minit ya, berbaki 23 jam 54 minit. Tak malukah kita untuk menyatakan yang kita termasuk dalam golongan yang banyak sujud? Sedangkan ini adalah di antara saranan Nabi SAW, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatah ayat 29, inilah indikator ataupun ciri-ciri sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri yang disebut dalam surah Al-Fatah ayat 29 ialah tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu dapati mereka ini rukuk sujud yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sentiasa mengharapkan kurnia Allah dan keredaan Allah, sehingga simahum fi wujuhihim, kamu nampak bekas kesan pada wajah mereka daripada kesan-kesan sujud mereka yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok-tengok kita berpada dengan 6 minit sujud, 5 minit sujud sehari. Manalah sujud ini dapat menjadi terapi ya, penawar yang benar-benar memberi ketenangan kepada diri. Ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah cuba menggariskan daripada pengamatan saya ya, dengan melihat kepada pandangan-pandangan para ulama, kalau kita benar-benar nak menjadikan sujud ini terapi kekuatan ya, yang menambahkan ketenangan dalam jiwa, sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang harus diberi perhatian. Yang pertama, kita harus sujud dengan membawa jiwa al-ikhbat. Ya, al-ikhbat ini banyak kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang memberi makna saat kita sujud dengan merendah diri. Saat kita sujud dengan menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, kajian-kajian yang dibuatkan, kajian saintifik ya ni, kajian saintifik, dan satu kajian ini dibuat oleh salah seorang non-muslim ya, kalau tak silap saya namanya Eng Siu Chok ya. Dia kata dalam kajiannya bersama dengan pensyarah-pensyarah muslim, kajian terhadap implikasi solat ya kepada jiwa dan tubuh badan seseorang, dia kata ada satu fenomena menarik dalam solat. Ya, ini yang kata ni non-muslim ya, seorang researcher. Ada fenomena menarik dalam solat, iaitu ketika mana seseorang yang menunaikan solat berada dalam keadaan berdiri seketika selepas rukuk sebelum sujud. Ya, mereka melihat dalam tubuh badan manusia itu ya, gambaran yang diberi itu adalah peringkat yang paling tenang ya bagi seseorang dalam pergerakan solatnya. Katanya, saya bukan Islam, tetapi saya diberitahu bahawa keadaan yang saya maksudkan itu namanya dalam Islam ialah tamak-ninah. Tamak-ninah ni maknanya tenang. Ya, maknanya masa kita solat, masa kita bangkit daripada rukuk sebelum sujud, satu keadaan dalam diri, dalam minda, dalam hati, kita sedang berada pada tahap ketenangan yang sangat baik. Dan kemudiannya kita pun sujud menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bayang ini dalam imajinasi pun kita dah boleh gambar, masya-Allah, tenangnya, rasa sejuk hati bila kita sujud kepada Allah. Dan yang kedua, selepas al-ikhbat, merendah diri, ialah tamak-ninah. Ya, bila kita sujud, berikan ketenangan. Ya, jangan terburu-buru, jangan nak mengejar waktu. Banyak kerja di sana, banyak kerja di sini. Berikan hak sujud yang sebenar. Ya, berikan ketenangan dalam sujud. Rasakan bagaimana nikmatnya sujud ya, sebagai satu anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, sujud akan jadi satu penawar terapi yang sangat baik bila mana kita benar-benar menghayati dan memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang keempat, dalam sujud tersebut ya, boleh kita berdoa dengan penuh harap dan gementar. Kalau kita lihat dalam ayat surah Az-Zumar 23 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian bergetarlah kulit-kulit mereka dan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rasa getaran dalam hati, ya, bila dia sujud dia rasa bergetar dalam hati. Yang ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanimud du'a 'inda ar-riqqah fa innaha rahmah." Kamu jangan, ya, maknanya gunakanlah masa untuk berdoa saat bila ketika jiwamu rasa bergetar. Ya, bergetar kerana harapkan Allah, bergetar kerana takutkan Allah. Fa innaha rahmah. Kerana ketika jiwa kamu bergetar itu, ya, rahmat daripada Allah. InsyaAllah kita berdoa saat jiwa kita rasa bersalah, rasa harap dengan Allah, takut dengan Allah, InsyaAllah doa itu termakbul. Ya, Thabit Al-Bunani berkata, ya, dia pernah mendengar sahabatnya yang saleh berkata, sungguh aku tahu bila doaku akan dikabulkan. Lalu dia bertanya, bagaimana? Ketika kulitku bergetar, hatiku merasa takut dan kedua-dua mataku menitiskan air mata, aku yakin di saat itulah doaku sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masakan tidak, ya, masakan sujud ini bukan satu penawar. Kerana saat sujudlah saat yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saat di mana seorang hamba berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdi ila rabbih fahuwa sajid fa'akthirud du'a. Ya, suatu waktu yang paling dekat di antara seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud, maka perbanyakkanlah doa. Ya, dan kalau kita fahami sebenarnya Allah memang sangat dekat dengan kita. Ya, pada keadaan biasa pun Allah sudah sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tetapi lebih dekat lagi, tak boleh kita nak bayang sedekat mana ketika mana seorang manusia itu, ya, seorang hamba Allah itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rasa puas bila sujud, rasa tenang, rasa penuh nikmat bila kita dapat merendah diri dan menghina diri kepada Allah dalam bentuk kita bersujud. Dan bila kita kata terapi sujud, ia ada kaitan dengan terapi solat juga, ya, sebab, ya, biasanya orang yang memperbanyakkan sujud ini ialah orang yang memperbanyakkan ibadah solat-solat sunat dalam hidupnya. Dan nikmati sujud itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, padanya ada kekuatan. Ya, kekuatan dekat dengan Allah, kekuatan Allah beri kita kemuliaan. Ya, Allah angkat darjat di sisi Allah dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita setiap kali kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah, ya, huraian daripada Ustazah sebentar tadi, insya-Allah kita semua dapat menyelami betapa sujud itu akan menjadi penawar kepada kita, dan insya-Allah menggetarkan hati kita untuk sentiasa akrab dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustazah, kita buka ruang untuk rakan-rakan pendengar kita kalau ada sebarang persoalan ataupun ingin berinteraksi bersama dengan Ustazah. Suka juga untuk saya ingatkan anda, ya, supaya tutup radio bila dapat berinteraksi bersama kami dan terus fokus pada soalan anda supaya tidak mengganggu ataupun mencacatkan temu perbualan kita, insya-Allah. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang telah pun berada di talian ketika ini. Anda yang ingin menghubungi kami boleh tembus di talian 0362051500. Kita bersama dengan pemanggil pertama. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Silakan. Okay. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, saya. Waalaikumsalam. Siapa nama puan tadi? Hidayah. Okey, Hidayah. Silakan, Hidayah. Apa ni, saya nak tanya, macam mana nak didik hati untuk dapat getaran macam Ustazah sebut tadi? Baik. Ada lagi boleh? Baik, silakan. Lepas tu masa kita period kan, kadang-kadang kan kita tak boleh semayang semua kan? Ya. So, kita gelisah. Betul. Lepas tu momentum selepas period tu pun dia jadi tak sama sebelum period tu.